Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya kita mendapat komen terkini Ismail Sabri Yaakob selepas disiasat lebih daripada 4 kali. Dan jika dijumlahkan jumlah waktu Ismail Sabri Yaakob berada di pejabat SPRM, ianya lebih sudah daripada 20 atau 30 jam. Yang menjadi persoalan ialah berapa banyakkah kes yang mau disiasat itu sehingga begitu rumitnya, begitu panjangnya siasatan tersebut. Dan adakah perkara yang memang berbelit-belit sengaja dicipta supaya dapat melepaskan diri? Itulah pertanyaan netizen berkait kes Ismail Sabri Yaakob. Tetapi yang kita tunggu-tunggu komen terkini Ismail Sabri Yaakob selepas disiasat hari ini. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa siapa yang ada masalah gout, kencing manis, tinggi darah, tolong lihat produk yang saya kongsikan ini. Produk ini bagus untuk Anda semua. Beli cepat, harganya sekarang murah dan ramai sudah yang membelinya. Ada testimoni yang terbaik. Saudara-saudara sekalian, hari ini ketika wartawan menunggu Ismail Sabri Yaakob untuk memberikan ataupun mendapatkan komen terkini beliau berkait dengan siasatan SPRM terhadap beliau, ini komen Ismail Sabri Yaakob. Cuti. Itu. Ismail Sabri keluar dari SPRM selepas 5 jam memberikan keterangan. Kalau tak silap 7 jam. Kali ini pula 5 jam. Ismail Sabri Yaakob hanya keluar daripada tempat kawasan siasatan dengan hanya menyebut cuti. Apakah maksud cuti itu? Tentu Sri Ismail Sabri Yaakob keluar dari Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM di sini pada pukul 2.51 petang selepas memberi keterangan sekitar 5 jam pada Khamis. Bekas Perdana Menteri itu sempat membuka tingkap kereta dan menyapa kumpulan wartawan yang berkampung di luar pejabat SPRM. Cuti, ujar beliau ringkas apabila ditanya pengamal media. Sekiranya sesi merakam keterangan akan disambung lagi esok. Menurut sumber, beliau dijangka dipanggil semula untuk merakam percakapan di Ibu Pejabat SPRM minggu hadapan pada hari dan waktu yang belum ditetapkan. Terdahulu, ahli Parlimen Berak itu tiba dengan menaiki kereta jenis Velfire berwarna hitam pada pukul 9.54 pagi untuk hari kelima memberikan keterangan berhubung dakwaan, kes rasuah dan pengubahan wang haram. Manakala pada Rabu Ismail Sabri dirakam percakapan lebih 6 jam, iaitu daripada 9.57 pagi hingga 4.35 petang. Difahamkan antara tumpuan siasatan adalah beberapa dokumen penting iaitu kelulusan projek dan perolehan sewaktu beliau menjadi Perdana Menteri dari tahun 2021 hingga 2022. Keterangan Ismail Sabri kali pertama dirakamkan pada 19 Februari lalu berkaitan pengisytiharan nasihat. Dalam perkembangan sama, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, seorang pengurup wang ditahan berhubung dakwaan rasuah dan pengubahan wang haram kes Ismail Sabri semalam. Menurutnya, suspek direman selama 2 hari bagi membantu siasatan namun dilepaskan selepas mengadu sakit jantung. Suspek kemudian dirujuk kepada doktor dan disahkan mengalami masalah jantung tersumbat sebelum dilepaskan bagi menerima rawatan lanjut. Selain itu, proses merakam keterangan Ismail Sabri dijangka mengambil beberapa sesi lagi sebelum boleh diselesaikan. Manakala bagi kemungkinan pendakwaan ke atas Ismail Sabri, masih ada beberapa individu lain yang perlu dipanggil untuk dirakam keterangan untuk rekod. Siasatan SPRM ke atas Ismail Sabri dilancarkan susulan penemuan wang tunai dalam pelbagai mata wang asing serta jongkong emas yang secara keseluruhan berjumlah 177 juta ringgit. Pendedahan itu dibuat menerusi siri serbuan membabitkan 3 premis termasuk sebuah safe house di sekitar ibu negara milik bekas pegawai kanan Ismail Sabri.
Semua hasil rampasan turut dikaitkan dengan perbelanjaan dan perolehan dana bagi tujuan promosi serta program publicity sewaktu Ismail Sabri memegang tampuk kepimpinan kerajaan. SPRM juga dilaporkan menyita 13 akaun bank bagi membantu siasatan kes. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Had tempoh Perdana Menteri, ketetapan Hadi bukan ketetapan Allah, kata Ahmad Mursi. Fatwa terbaru Tan Sri Abdul Hadi Awang, cadangkan atau cadangan, hadkan tempoh Perdana Menteri adalah membelakangi ketetapan Allah, hal yang menghairankan. Waktu sekutu Haji Hadi kini, iaitu Tun Mahathir Muhyiddin dan Azmin bersama DAP menghasilkan manifesto PHPRU 14, dah disebut untuk hadkan tempoh Perdana Menteri kepada dua penggal. Haji Hadi senyap. Semasa kerajaan tebuk atap, Muhyiddin dan Ismail Sabri nyatakan hasrat pindah perlembagaan hadkan tempoh jawatan Perdana Menteri. Duta khas Haji Hadi juga senyap. Takkanlah hanya kerana usul itu diulangi semula oleh DAP kini, maka terus keluar hukum itu membelakangi ketetapan Allah. Tidaklah salah jika Haji Hadi punyai ijtihad bahawa hal itu tidak sesuai. Dia juga boleh terus menjadi Presiden PAS atau dilantik semula sebagai duta khas hingga akhir hayatnya. Tetapi, ketetapan Haji Hadi dalam siasah tidaklah boleh didakwa sebagai ketetapan Allah secara muktamad. Lagi pula, Haji Hadi tidak menyatakan dalil atau nas yang dijadikan sandaran bahawa menghadkan tempoh jawatan Perdana Menteri membelakangi ketetapan Allah. Lebih banyak kepada logik akalnya sahaja. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa siapa yang ada masalah gout, kencing manis dan tinggi darah, sila tekan butang produk yang ada dalam video ini. Saya tidak jual produk, saya tidak jual ubat, tapi saya ingin kongsikan kepada anda manfaat yang telah ramai orang cuba. Mereka beli dengan harga yang murah. Ramai pula yang sudah mendapat manfaat kesembuhan, dibantu sembuh melalui produk ini. Cepat beli selagi stok masih ada. Harga pula masih dalam harga diskaun sebelum habis menjelang raya. Sediakan payung sebelum hujan supaya nanti raya jangan pula tiba-tiba kena gout kan. Okey, saya kongsikan kepada anda. Kita sambung lagi. Dan janganlah kamu berdusta dengan sebab apa yang disifatkan oleh lidah kamu. Ini halal dan ini haram untuk mengadakan sesuatu yang dusta terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berdusta terhadap Allah tidak akan berjaya. Dia juga bandingkan dengan zaman khalifah. Praktis menyerahkan takhta kepada keturunan sultan juga tidak berlaku pada zaman Rasulullah dan Khulafa Rasyidin. Hal siasah ini perkara ijtihad yang luas mengikut masalah ikut peredaran zaman. Saudara-saudara sekalian, itulah dia ulasan dan juga penerangan yang cukup jelas yang ditulis oleh Ahmad Mursi. Sesungguhnya menurut Ahmad Mursi, had tempoh Perdana Menteri, ketetapan Hadi bukanlah ketetapan Allah. Dan apa yang dikatakan oleh Ahmad Mursi bahawa fatwa terbaru Tan Sri Haji Hadi Awang, cadangan hadkan tempoh Perdana Menteri adalah membelakangi ketetapan Allah, hal yang menghairankan. Manakan tidak menghairankan sewaktu beliau menjadi sekutu bersama Tun Mahathir Muhyiddin dan Azmin bersama DAP menghasilkan manifesto Pakatan Harapan PRU 14, dah disebut untuk hadkan tempoh Perdana Menteri kepada dua penggal. Waktu itu Haji Hadi senyap. Lagi selepas itu, semasa kerajaan tebuk atap, Muhyiddin dan Ismail Sabri nyatakan hasrat untuk memindah perlembagaan, hadkan tempoh jawatan Perdana Menteri. Waktu itu juga Duta Khas Haji Hadi juga senyap. Itu yang menghairankan, kata Mursi. Takkanlah hanya kerana usul itu diulangi semula oleh DAP kini, maka terus keluar hukum
itu membelakangi ketetapan Allah. Tidaklah salah jika Hadi punya ijtihad bahwa hal itu tidak sesuai. Dia juga boleh terus menjadi presiden PAS atau dilantik semula sebagai duta khas hingga akhir hayatnya. Tetapi ketetapan Haji Hadi dalam siasah tidaklah boleh didakwa sebagai ketetapan Allah secara muktamad. Lagi pula, Haji Hadi tidak menyatakan dalil atau nas yang dijadikan sandaran bahwa mengehadkan tempoh jawatan Perdana Menteri membelakangi ketetapan Allah lebih banyak kepada logik akalnya sahaja, kata Ahmad Mursyid. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.